Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syakir bin Rosli. Hari ini saya akan membentangkan mengenai projek akhir, iaitu projek akhir khusus LMCP 1552 Pembangunan Mampan dalam Islam, iaitu projek akhir Badan Mampan Ipoh Perak tahun 2050. Nombor metik saya A166171 dan bersyarah Prof. Datuk Dr. Atik Abdullah bin Okey Rahmat. Okey, yang pertama, wawasan 2050 iaitu pembangunan untuk semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan, negara bersatu, makmur dan bermaruah. Yang pertama iaitu konsep pembangunan mampan. Pembangunan mampan atau istilah bermaksud pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa memusnahkan keperluan generasi akan datang. Terdapat 3 elemen penting dalam pembangunan mampan, iaitu alam sekitar, ekonomi dan sosial. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi terdapat beberapa komponen, iaitu hubungan dengan pencipta, tijarah, zakat, wakaf, tiada rasuah, derma, tiada riba dan kejujuran. Yang kedua, sosial. Hubungan dengan pencipta, sedekah, anak yatim, membantu orang miskin, persaudaraan, menunaikan hajat, masjid, keadilan, kebebasan dan peraturan serta undang-undang. Alam sekitar, hubungan dengan pencipta, memelihara bumi, kesederhanaan, tiada perbaziran, menjaga flora dan fauna, bercocok tanam. Okey, saya akan terangkan beberapa tentang komponen yang tadi. Perkhidmatan tenaga dan penggunaan tenaga solar. Kelebihan penggunaan tenaga solar iaitu bersih, menjimatkan wang, mesra alam, boleh diperbarui, menjana sumber kewangan, boleh beroperasi secara bebas, kos penyalaan yang rendah, mendapat insentif kerajaan, tidak memerlukan bahan api. Yang ini kita takkan musnahkan alam sekitar kita sendiri, hanya menggunakan tenaga daripada matahari untuk menjana kuasa elektrik untuk penggunaan seharian di rumah sahaja. Okey, yang kedua, amalan 3R iaitu reuse, reduce dan recycle. Okey, reduce adalah berusaha untuk mengurangkan timbunan sampah. Reuse adalah guna semula untuk manfaat kembali atau barang agar tidak menjadi sampah. Recycle, kita semula bahan atau barang setelah proses pengolahan dilakukan. Dengan 3R ni kita akan dapat guna semula bahan-bahan sisa-sisa sampah itu untuk digunakan kembali tanpa kita membakar atau menanam dia di luar, dan kita akan dapat persekitaran yang bersih. Okey, seterusnya, memelihara bumi. Kita sebagai manusia tidak boleh melakukan pencemaran seperti pencemaran bumi, pembuangan bahan kimia, pembalakan dan sebagainya. Perlulah menjaga kebersihan persekitaran bumi, kurangkan pembalakan dan pelaksanaan undang-undang alam sekitar. Dengan ini, memelihara bumi sangat penting untuk menjaga ekosistem kita sendiri, ekosistem bumi kita. Dan pelaksanaan undang-undang perlu dilaksanakan dan perlu dikuatkuasakan untuk menjaminkan persekitaran bumi kita terpelihara. Okey, seterusnya dalam ekonomi ialah infak dan wakaf. Kita harus dapat melakukan derma atau wakaf kepada orang miskin serta anak yatim. Dengan cara ini juga merupakan salah satu cara ibadah menerusi harta kekayaan, dan kita juga dapat mengkongsikan rezeki kita kepada orang miskin serta anak yatim. Okey, yang kedua, tiada rasuah. Maksud rasuah adalah penerimaan atau pemberi suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah dan diskaun. Rasuah ini memiliki Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2019 atau SPRM 2019
atau dalam kurungan 694. Sebentar. Yang ketiga adalah kejujuran. Perlu ada kejujuran semasa melakukan urusan niaga, bersikap jujur juga perlu diterapkan dalam diri semua masyarakat, kerana dengan ada sifat kejujuran ini, kita kena cakap, dalam perniagaan muncullah kita tidak akan tindas orang lain dalam perniagaan sendiri. Macam contohnya, kita tak tipu dari segi harga, tak tipu dari segi bahan-bahan yang digunakan dalam perniagaan. Kita menjual dengan secara ikhlas dan jujur kepada pelanggan kita. Okey. Dalam komponen sosial yang saya akan terang ni, yang pertama adalah anak yatim. Kita perlukan melakukan aktiviti santunan anak yatim bagi berkongsi kasih sayang dengan mereka. Dapat menjalankan aktiviti bersedekah kepada golongan anak yatim bagi mengongsi rezeki kita dengan mereka. Yang kedua, masjid boleh kita melakukan aktiviti keagamaan, aktiviti sukarelawan dan sosial, pusat perniagaan, tempat pendidikan, tempat perkongsian ilmu. Masjid bukan hanya kawasan untuk kita melakukan aktiviti keagamaan sahaja. Kita boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti pada zaman Nabi. Di kawasan masjid juga kita boleh melakukan tempat berniaga, tempat beriadah, tempat berkongsi ilmu. Itu adalah salah satu contoh yang sangat baik boleh kita contohi pada zaman sekarang. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.